Assalamualaikum dan bertemu dalam MHM Malaysia hari ini 1 Julai yang bermayam. Jumaat yang indah yang serba menawan, ada hijau, ada merah jambu dan ada semuanya warna kan hari ini. Sangat cantik kerana ini Jumaat yang pertama dan juga tarikh penting kerana MHM akan bermula siaran Isnin sampai Jumaat setiap hari sepanjang minggu. 7 hari seminggu kami akan bersama dengan anda. Pastikan terus setia bersama dengan kami dan hari ini juga Jumaat pertama kami ingin perkenalkan segmen baharu di Malaysia hari ini. Untuk kali ini kita akan bawakan segmen soal wang, membicarakan pelbagai isu-isu kewangan dan juga ekonomi. Dan yang pastinya juga Fetri, hari Jumaat ni selalunya kalau kita lihat cuti umum di negeri-negeri seperti di Kelantan, di Kedah dan di Johor sendiri. Jadi kita juga nak kongsikan pelbagai kisah inspirasi setiap hari Jumaat daripada negeri-negeri yang bercuti ini. Okey, itu dia. Pastinya berbeza dan kalau kita di sini masih lagi sibuk berjuang untuk kerja, tapi bagi negeri yang disebutkan tadi di Pantai Timur, di Johor, Kedah semua ada perbezaan yang ketara. Kita akan kongsikan sesuai dengan jiwa dan nuansa pada hari berkenaan dan di negeri berkenaan. Baik, nanti ada juga soal wang yang disebut tadi. Sebagai ini penting. Zaman sekarang ni soal wang ni bukan tentang siapa yang minat ekonomi je, tapi ada keperluan langsung pada anda sebagai pengguna yang perlu ada ilmu supaya tidak tertipu dan ada cakna dengan apa yang berlaku dalam dan luar negara. Pastinya kita juga akan merasa kesannya dalam setiap perubahan yang berlaku dalam situasi ekonomi negara maupun di dunia. Baik, kita nak bawakan terus ini kisah inspirasi yang cukup memberikan semangat buat kita mulakan pagi Jumaat yang sangat barakah ini. Kisah daripada Pantai Timur di mana kita nak bersama dengan Pak Do yang berniaga di Bacok, Kelantan. Kabarnya individu ini memang cukup istimewa. Tidak mempunyai kedua-dua tangan dan juga kakinya juga tidak sempurna, tetapi mempunyai keazaman yang cukup luar biasa. Okey, dan sebelum kita bersama dengan beliau, ini sikit gambaran siapa beliau dan bagaimana boleh menjadi sebutan dalam kalangan penduduk setempat, dan ini rangkuman yang kita saksikan. Diuji sejak lahir tanpa kedua-dua pergelangan tangan dan tapak kaki. Namun, bukan penghalang bagi pemuda ini untuk berusaha mencari rezeki dengan berniaga makanan demi kelangsungan hidup. Berasal dari Kelantan, Muhammad Jafri Daud atau mesra dengan panggilan Pak Do, 31 tahun dan isterinya Nur Aika Mansur, 27 tahun. Sebelum ini, hanya berniaga dalam talian menerusi penghantaran terus COD. Namun, setelah mendapat permintaan yang memberangsangkan dari pelanggan, Jafri nekat untuk membuka gerai asam laksa dan keropok lekor di tapak yang disewanya sejak 2 minggu lalu di Kampung Tok Jawa, Kota Baru, Kelantan. Dia yang juga berkemahiran dalam bidang jahitan ingin membuktikan bahawa orang kelainan upaya sepertinya mampu berjaya seperti mereka yang normal. Kejayaan akan tiba jika berusaha sebaiknya. Ayat inilah dijadikan moto hidupnya untuk terus bersemangat mencari rezeki. Okey, itu dia di Kelantan. Dia boleh kecik Kelantan ke? Kecik Kelantan, dok badan. Betul ke? Tak apa. Cuba. Okey, dan bersama dengan yang individu kita sebutkan tadi. Rina panggil dia apa? Pak Do, ataupun nama penuhnya Cik Muhammad Jafri Daud yang sudah pun berada secara atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Do dekat Bacok, dekat mana tu? Kampung apa? Kampung Tok Jawa. Tok Jawa. Okey. Kenapa kita nak bawakan kisah inspirasi pagi ni bersama dengan Pak Do? Kabarnya Pak Do ni memang dah viral sebenarnya. Mungkin kita nak cerita sikitlah apa video yang telah pun dimuat naik di laman sosial yang membuatkan Pak Do viral ni. Okey. Pada awalnya saya buat ni video yang menyamar jadi patung Petronas tu tahu. Okey. Lepas tu saya buat video tu, saya cuba masuk dalam TikTok. Yang tu. Okey. Masuk dalam TikTok. Lepas tu yang
Alhamdulillah yang ni viral yang pertama. Lepas tu yang kedua tu saya masukkan yang goreng kopuk ni. Yang ni. Okey. Macam mana sejak dari kecil kalau dapat pada kongsikan, memang dah biasa lincah aktif ya, tak boleh duduk diam kata. Jadi macam mana ceritanya? Oh, hebat Fitri. Saya memang daripada dulu lagi ni aktif, suka main bola, suka buat apa yang macam orang normal buat lah. Ya. Saya boleh naik motor, naik basikal, naik kereta pun boleh, basikal pun boleh. Wow. Okey, jadi macam mana setengah orang ni macam malu, dia macam segel lah kan. Jadi macam mana Pak Do berani tak kisah royak gapo? Sebab saya jenis tak kisah, memang saya daripada dulu lagi saya tak kisah apa nak kata, apa pandang kat saya buat je apa yang saya boleh buat, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Kabarnya sebelum mulakan gerai ataupun meniaga keropok leko di pinggir jalan ni, Pak Do sebenarnya meniaga secara atas talian asam laksa. Bagaimana bermulanya idea nak berniaga, nak buka gerai ni, Pak Do? Pada awalnya kita orang ni buat online kan, buat COD apa semua. Lepas tu fikir dengan isteri lah rumah, tengah fikir nak lagi orang tahu produk ni. Ya. Kita akan plan untuk buka gerai tepi jalan macam ni lah. Okey, jadi banyak kerja ke Pak Do buat sebelum ni? Macam-macam kerja bertukar macam mana? Sebelum ni saya menjahit pun pernah. Menjahit? Wow. Okey. Menjahit Macam mana Pak Do sentiasa terbuka untuk dapatkan kemahiran ya? Buat itu, buat ini, sentiasa terisi lah, macam-macam skill ada. Macam mana tu? Sebab saya rasa nak kena belajar semua tu. Kalau saya tak buat semua tu, mungkin bila satu hari nanti saya susah nak dapat kerja, saya susah nak dapat income untuk teruskan hidup. Macam itulah. Okey. Jadi macam mana antara setakat ni kan, apa halangan yang paling besar yang pernah Pak Do tempuhi sepanjang menjadi peniaga ke, pekerja ke? Apa ujian yang pernah dialami? Alhamdulillah sekarang ni tak ada lagi. Sebab saya yang susah pun saya rasa tak susah. Saya rasa saya akan kena buat juga walaupun susah. Macam itulah. Kalau yang berat ujian tu saya tak fikirlah benda-benda tu macam satu ujian tu saya tak fikir. Okey, bila berniaga keropok leko ni, kabarnya memang Pak Do goreng sendiri keropok tu kan, dan pastinya dia menarik perhatian pelanggan-pelanggan yang datang membeli. Bagaimana mungkin melihatkan respon daripada pelanggan-pelanggan kan, tengok Pak Do sendiri goreng ni keropok leko ni. Macam mana? Mungkin boleh kongsikan pengalaman bila datang pelanggan membeli dekat Pak Do ni. Itulah ada setengah pelanggan tu dia datang, dia terkejut tengok saya buat sendiri. Dia tanyalah tak kena minyak ke tu. Memang pernah kena tapi dah biasa benda macam ni. Saya okey je lah. Okey. Baik. Sambil-sambil Pak Do kita secara langsung melalui panggilan video ni, mungkin dapat kita pusing-pusing tengok keadaan sekeliling boleh? Nak tengok suasana di tempat gerai anda tu, ya? berniaga semua tu. Okey. Boleh kejap, saya pusing kejap. Jadi isteri ada bersama Pak Do? Ada. Oh, ini Ada. gerainya. Okey. Selain daripada asam laksa dan keropok leko, apa lagi yang diniagakan Pak Do? Biasanya kita orang buat ni hotdog pada fishball pun, tapi hari ni tak sedia hari ni. Hari ni buat keropok leko dengan asam laksa je. Ni kuah dia ni. Oh, sedapnya sedap tu. nampak. Okey. Berniaga setiap hari ke macam mana? Hari Sabtu hari Ahad sampai hari Sabtu sampai hari Khamis biasa. Oh, Sabtu Khamis jadi. Okey. Selain daripada berniaga, apa lagi hobi Pak Do yang mungkin orang tak tahu? Suka buat apa sebagai hobi isi masa lapang? Saya suka melukis. Kalau suka ni saya biasa main badminton, futsal macam tu je lah. Oh, dahsyat macam-macam hebat ni, permainan ada. lincah betul Pak Do ni. Okey. Kalau ikut pelanggan, sebagai Rena juga hantu asam laksa kan. Jadi apa keunikan asam laksa yang dijual oleh Pak Do ni? Kita ada ni macam telur kita letak biji ke tak tahu. Okey. Resepi ni belajar daripada mana? Rencah-rencah lah ni. Ada mentor yang ajar ke macam mana resepi? Resepi original daripada rumah. Okey. Orang rumah memang suka masak asam laksa lah ni. Pak Do, mungkin perancangan sekarang ni kita tahu niaga keropok leko, ada asam laksa. Ada terfikir ke nak kembangkan perniagaan ni, nak tambahkan lagi juadah-juadah untuk berniaga? Mungkin ada sebab sebelum masa saya jual online tu ada dalam 3-4 menu lagi yang biasa buat.
kerabu Maggi pun ada. Vietnam roll, tahu bergedil. Oh, macam-macam. sedap-sedap tu. Ada Tom Yeh ke, Abang? Tom Yeh tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak apa. Okey, kita nak tengok. Belum. Kita kembalikan pandangan kamera tu. Kembali tengok muka Pak Do yang memberikan inspirasi. Okey, bagaimana orang sekeliling betul-betul memberikan semangat dan sokongan kepada Pak Do? Mungkin ada mereka yang betul-betul support apa yang dilakukan untuk menyara keluarga ni. Kalau ikut daripada orang luar ke teman-teman ke, dia memang sentiasa support. Kalau saya buat post iklan kat Facebook ke, dia orang akan share. Saya buat video, dia orang akan share. Saya buka kedai pun, dia orang akan datang. Alhamdulillah lah, kalau daripada kawan-kawan sendiri pun, dia orang akan support, betul-betul support lah. Okey, bagi mereka yang mungkin melihat hari ini kisah Pak Do di Malaysia hari ini, apa yang Pak Do boleh kongsikan kata-kata semangat? Kadang-kadang kita tengok ada setengah daripada kita ni kan tak ada semangat untuk bekerja dan sebagainya. Selalu mereka ini tak ada kekuatan. Bagaimana mungkin Pak Do boleh memberi inspirasi kepada mereka? Kalau nak bagi kata-kata semangat tu tak adalah. Saya bagi apa yang saya buat sebelum ni lah. Ya. Kalau saya memang saya bukan tak pernah gagal, saya selalu gagal, tapi saya sentiasa buat. Tak kisah apa orang cakap, apa orang pandang terhadap saya buat je. InsyaAllah lama-lama kita akan berjaya juga, insyaAllah. Dan tu yang tengok cara Cik Udo cakap ni macam ada tokoh usahawan. Betul. InsyaAllah nanti dah berjaya, makin berkembang maju, boleh pusing satu Malaysia, dapat buat kursus motivasi kan. Untuk berjaya. Kesihatan ni bukan halangan, sebaliknya satu kekuatan dan lebih maju lagi insyaAllah. Terima kasih Pak Do bersama kami di Malaysia hari ini. Dia boleh Kirim masak, boleh salam lukis, dengan boleh isteri. buat baju, boleh nyanyi ke Pak Do? Boleh nyanyi? Ini tak boleh. Okey. Ada je Petri. Okey, tak apa, nanti kita jumpa ya insyaAllah. Moga berkembang maju perniagaan anda. Inspirasi buat semua. Salam. Itu dia Jaga Muhammad, diri, ya. Muhammad Jafri Daud, usahawan di bumi Cik Siti Wan Kembang di Kelantan. Awak kalau kita cerita tentang menu ataupun orang kata juadah daripada Kelantan ni, apa yang menjadi kegemaran? Kelantan dah? Kelantan. Kuih kubah guling tak? Oh, tak tahulah. Yang macam itulah. Badak berendam? Bukan. Oh, bukan. Kerbau guling nanti tengok, boleh Google, cantik. Okey. Lepas tu saya suka ni nasi ulam. Oh, nasi ulam. Dia mahu suka apa? Nasi kerabu. Betul tak sebut tu? Kenapa nasi kerabu perlu digaul sempurna? Dah nama pun kerabu. Kalau kita makan kerabu ni kan gaul untuk mendapatkan rasa yang... Semua rasa ada kan? Semua rasa ada. Jadi nasi kerabu tu bila dicampur semua kerabunya... Apa dia mahu tak suka budu ni? Oh, tahu je tak suka budu. Saya pernah cuba tapi boleh, tak dapat. Letakkan pedas-pedas sikit, nanti insyaAllah boleh makan. Kita letak cili padi. Itu dah kisah di sebalik perkongsian menu dari dan juga usahawan di bumi Kelantan. Dan nanti kita nak bersama dalam segmen baru di MHI. Bersama Fitri Yahya dan juga tetamu istimewa dalam segmen Soal Wang. Selepas ini. Anda masih dalam MHI Malaysia hari ini dalam segmen Soal Wang buat tebal kalinya, di mana setiap hari Jumaat bermula hari ini kami akan bawakan segmen Soal Wang untuk anda, bicara tentang isu ekonomi dan kewangan, memberi manfaat dan juga info kepada rakyat. Dan ia merangkumi spektrum yang luas dan berbeza, merangkumi aspek tentang harga juga inflasi, berkaitan dengan pinjaman dan perbankan, kad kredit, juga tentang kadar faedah, juga merangkumi pasaran saham, tentang belanjawan, juga dasar fiskal negara dan isu-isu lain yang merangkumi dalam literasi ataupun celik kewangan untuk membantu anda faham satu isu yang lebih mendalam dan lebih lanjut lagi. Jadi kalau anda ada titipan sebarang soalan cadangan, gunakan hashtag Soal Wang di segenap platform yang kami miliki di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Baiklah, untuk permulaan ini kita nak bawakan kepada anda bagaimana 1 Julai adalah satu tarikh yang penting untuk kita ketahui bagaimana berlaku perubahan dalam harga yang terdapat pada banyak komoditi yang terdapat di pasaran. Namun sebab itu, ini yang menjadi persoalan juga tentang SST. Apa yang berubah? Saksikan sikit laporannya. Kerajaan melanjut pengecualian cukai jualan 100% ke atas kenderaan CKD dan 50% untuk kenderaan CBU selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi tempahan kenderaan baharu telah pun berakhir pada 30 Jun semalam. Sejak pengecualian itu diperkenalkan, lebih 860,000 unit kenderaan telah terjual dan pengecualian cukai berjumlah 4.7 bilion ringgit telah dimanfaatkan oleh rakyat.
Sebelum ini, bakal pembeli yang membuat tempahan kenderaan berkemungkinan besar hanya akan menerima kenderaan selepas tempoh bebas cukai ini tamat. Susulan itu, pembatalan tempahan kenderaan dijangka meningkat bermula Julai ini. Harga kenderaan juga dianggarkan akan terus meningkat ekoran peningkatan kos logistik, penghantaran dan isu kekurangan chip komputer yang masih berlaku sehingga kini. Itu sedikit tentang pemasuhan SST dan impaknya kepada industri kereta yang telah pun anda saksikan tadi. Dan kita nak hari ini berbincang tentang impak bagi harga utama, terutama harisila ayam dan subsidi minyak, dan apakah implikasinya kepada kepenggunaan. Dan bersama dengan Tuan Azman Adam selaku pengarah penguatkuasa Kabinet HDP. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sedia hari bahawa berakhirnya Jun bermaksud berlaku pelbagai perubahan yang melibatkan landscape pada harga yang terdapat di Malaysia, terutama yang menjadi perkara penting pada pengguna ayam dan juga minyak. Jadi sebelum kita berbincang, mungkin dapat diperincikan mengapa Julai ini, 1 Julai dipilih sebagai permulaan baru untuk perubahan ini, Tuan. Okey, terima kasih Ahmad Syarif. Sebenarnya dalam konteks subsidi, kerajaan tidak menghapuskan sepenuhnya lah subsidi ini. Kalau kita tengok dalam konteks ayam, sebelum ini memang tak pernah pun kerajaan memberikan subsidi untuk ayam. Cuma bermula daripada 5 Februari apabila kita dapati kos penghasilan ayam ni sangat tinggi, kerajaan telah memutuskan untuk terus mengekalkan harga ayam di pasaran dengan harga RM8.90 ketika itu. Dengan diberikan subsidi kepada peternak untuk membolehkan rakyat menikmati harga yang lebih rendah di pasaran. Jadi proses ini berterusan sehinggalah kita dapati hari ke hari kos untuk penghasilan ayam ini makin meningkat dan kerajaan terpaksa membelanjakan satu jumlah yang sangat besar. Dan oleh sebab itulah apabila kita mulai 1 Julai ini kita telah mengubah sedikit harga ayam ini kepada RM9.40. Itu harga yang kita kira masih lagi menesabah dan boleh diperolehi oleh rakyat. Dan perkara ini ditampung pula dengan bantuan daripada kerajaan untuk golongan-golongan yang disasarkan. Jadi berkaitan dengan minyak masak, pengampungan harga untuk minyak masak botol ini telah dibuat dengan memikirkan situasi yang sama juga. Minyak masak botol ni sebenarnya kita mula untuk memberikan subsidi kepada pengguna pada tahun lepas, pada 1 Ogos 2021 apabila kita dapati kenaikan harga CPO melonjak begitu tinggi. Dan sekiranya kerajaan tidak membuat kawalan, dia boleh mencecah harga yang sangat tinggi dan ketika itu negara masih lagi dalam tempoh pandemik. Oleh sebab itu, kerajaan telah memutuskan untuk membuat kawalan dan juga memberi subsidi terhadap harga minyak sawit tulen di pasaran bermula daripada minyak 1 kg, 2 kg, 3 dan 5 kg dengan harga yang ditentukan dengan disubsidikan oleh kerajaan. Jadi dalam masa sama kita kena ingat juga bahawa bukan ayam, bukan telur dan bukan minyak masak saja yang diberikan subsidi. Tapi minyak masak paket yang 60,000 metrik tan sebulan terus diberikan subsidi oleh kerajaan. Kita juga masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk petrol, diesel, LPG dan sebagainya. Ya, jadi bermaksud kita betul-betul kena rujuk apa mungkin perubahan yang berlaku dan juga melihat tanpa berselindung sebalik isu-isu yang mungkin ada artikel yang viral tapi tak benar. Dan kita tengok sikit mungkin beberapa slide yang menunjukkan bahawa ada biasalah dalam kita bimbang-bimbang ni kalau ada yang viral kita rasa macam takut ini sebab takut ia hanyalah palsu dan juga tidak betul. Jadi melihat kepada carta yang terdapat di skrin ini, mungkin tuan dapat ulas sama ada ianya betul ataupun tidak atau macam mana? Jadi berkaitan dengan harga minyak sawit botol ini, sebenarnya minyak sawit ini ditentukan sepenuhnya oleh kedudukan harga CPO. Kalau kita tengok untuk harga CPO kita ni, harga tertinggi yang pernah dicatatkan kalau tak silap saya adalah melebihi RM8,000 untuk 1 metrik tan. Dan pada semalam harga CPO kita berlega di harga lebih kurang RM5,150 untuk 1 metrik tan. Jadi untuk konteks minyak masak botol ni sebenarnya dia terbahagi pada dua lah. Satu minyak sawit botol yang tulen yang mana harganya lebih rendah dan dahulunya pernah dikawal oleh kerajaan bermula daripada 1 Ogos sehinggalah berakhir pada 30 Jun. Dan satu lagi minyak sawit sebatian
Yang mana minyak sawit sebatian ni adalah minyak sawit yang ditambah baik dengan pelbagai campuran seperti contohnya soya, jagung dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan berlakunya perubahan harga tersebut. Jadi harga ni sebenarnya ditentukan oleh harga CPO. Ataupun harga minyak sawit mentah yang diniagakan secara pasaran komoditi. Jadi di luar sana saya rasa kita kena faham bahawa kita ada label-label pada setiap botol tersebut. Jadi dekat situ kita boleh tengok sama ada minyak sawit ini adalah minyak sawit tulen ataupun minyak sawit sebatian. Ada spesifikasi berbeza. Ada spesifikasi yang berbeza. Sebelum saya sama berbincang dengan Tuan, kita nak dengarkan apa mungkin rungutan pembeli yang mungkin terkesan dengan perubahan harga ini atau apa saja yang diluahkan. Kita dengarkan bersama. Terkejut sebab sebelum 1 Julai itu pun harga barang dah mula naik, tapi bila kerajaan umumkan tak ada lagi subsidi, macam boleh expect lepas ni mesti harga barang dan makanan lagi naik. Kalau pakaian harga naik kita mungkin tak rasa sangat, tapi bila makanan asas yang naik memang kita terasa sebab makanan tu kita makan setiap hari. Ayam lah terutamanya yang mengalami kenaikan harga yang mendadak. Macam yang dah diumumkan oleh pihak kerajaan, untuk harga ayam dah diletakkan sebanyak RM9.40 harga siling dia sekilogram. Saya harap tak mengalami kenaikan lagi lah. Bagi saya, kalau satu barang harga, satu barang dah naik, menyebabkan semua barang naik. Contoh, kita bagi contoh sekarang isu pasal harga ayam yang sedang naik. So bukan saja ayam yang naik, semua barang yang naik. Ada kicap naik, gula pun naik, kan, minyak pun naik. Ramai yang terkesan, bukannya golongan B40 je, golongan M40 pun ada yang terkesan kan. Jadi mungkin walaupun benda ni tak dapat dielak, harap kerajaan boleh bincang untuk selesaikan masalah. Rasa marah tu mestilah sebab kita pun perbelanjaan makin meningkat dan pendapatan berkurang. So kita punya planning untuk financial tu makin lari sebab apa yang kita planning tu tidak menjadi. So agak kecewa lah. Mestilah dikawal. Kalau tidak harga naik-naik, keadaan masih lagi macam itu juga. Yang saya kata tadi, gaji tak naik, kos pun akan meningkat, pendapatan orang berniaga pun tak ada begitu baik. Jadi mestilah maintain lah subsidi itu, ya. Baik, Tuan, itu antara luahan daripada pengguna dan Tuan, kita melihat bila mana berlaku perubahan harga ini, ia memberi kita bimbang ada berlaku kesan perantaian ya kepada ekosistem yang lain, mungkin naik di sini dan dia berantai-rantai. Jadi macam mana memberikan kawalan supaya ianya tidak dimanipulasi oleh segala pihak, supaya pengguna tidak menjadi mangsa. Ya. Okey, terima kasih Tuan Fitri. Yang pertama, saya rasa semua pihak kena memainkan peranan masing-masing. Kita sangat mengalu-alukanlah maklumat-maklumat ataupun aduan-aduan daripada orang ramai. Sekiranya ada pihak-pihak yang kita dapati dengan sengaja memanipulasi harga, ada juga yang mengambil tindakan menyorok barang dan sebagainya. Sebagai contoh, perkara tersebut perlu dimaklumkan terus kepada pihak kami. Kami memang dapat kadang-kadang daripada media sosial dan sebagainya, tapi maklumat yang kami dapati di media sosial, luahan-luahan pengguna ni kadang-kadang mereka tidak menyatakan dengan tepat barang apa, lokasi apa dan sebagainya. Jadi ini menyukarkan kami untuk membuat tindakan penguasaan. Kita nak cari satu kedai tapi kita terpaksa membuat pemeriksaan ke atas 30-40 kedai nak cari. Jadi itu akan memberi kesan kepada tugas-tugas penguasaan. Jadi kalau ada aduan yang spesifik, insya-Allah kami akan jalankan siasatan secepat mungkin. Pada tahun ini saja kita telah terima sehingga semalam pukul 12.30 malam tadi kita dah terima 13,282 aduan daripada orang ramai, dan daripada tersebut telah menghasilkan sebanyak 6,456 kes. Maksudnya apa? Maksudnya setiap aduan jika diberikan dengan tepat kepada kita, lengkap, memudahkan kami membuat tindakan. Majoriti kesnya berkaitan dengan apa? Majoriti kes yang berkaitan dengan harga, bekalan dan juga yang pertama sekali sekarang ni adalah berkaitan dengan transaksi online. Dari segi koordinasi antara kementerian dan agensi bagaimana untuk selaraskan? Kita memang
akan terus memperkukuhkan kerjasama erat kita dengan agensi-agensi penguasaan lain. Sebab kita dekat bahagian penguasa KPHP, kita cuma ada lebih kurang 2,200 pegawai saja yang setakat ini memang telah memberikan komitmen yang sepenuhnya terhadap tugas-tugas penguasaan. Dan pada tahun ini saja kita telah membuat pemeriksaan hampir to be exact 489,739 premis kita buat sehingga tengah malam tadi. Jadi pemeriksaan, aduan, tugas-tugas risikan dan sebagainya, kalau ditambah dengan kerjasama yang baik daripada agensi kerajaan dan juga pihak pengguna, saya rasa insya-Allah sebahagian daripada masalah rakyat ini dapat kita atasi dengan lebih baik lagi insya-Allah. Dan kita nanti nak tengok bagaimana jadual tentang harga ayam dan telur, tapi sebelum itu ada luahan ataupun komen daripada pihak peniaga juga yang barangkali terkesan dengan perubahan yang berlaku ini dan bagaimana mereka memberikan reaksi. Ini antara luahan yang dapat kita rakamkan. Jaranglah beli minyak botol selagi ada minyak paket kan. Jarang. Sekarang ni memang kalau minyak paket tadi memang terpaksa juga lah. Daripada RM45 sampai kalau beli minyak botol RM120. Takkan kita nak beli yang RM120 kan. Minyak paket susah sekarang kan. Jadi kita memang pakai minyak botol lah. Sebab pengeluaran minyak sekarang ni mana-mana memang susah nak dapat. Kalau dapat pun 3 paket je. Macam mana yang kita nak niaga dengan 3 paket tu kan. Jadi kalau cari kat merata-rata tempat pun buang masa lah. Lalu kita pakai 17 kilo minyak. Tapi kalau dah pakai botol ni kita terpaksa cut lah 10 macam tu 10 kilo. 15 kilo macam tu lah kita cut lah. Ketara jugalah. Dulu dalam 8,5, sekarang dah naik dalam RM2 tu yang terasa harga mahal sikit. Keuntungan dia tu memang kurang tapi sebabkan bila orang ramai beli so adalah profit sikit daripada situ. Ikut flow je lah kan. Kalau terpaksa naik harga saya akan naik lah. Mungkin tahun depan ke apa, tengoklah keadaan. Bagi saya pekerjaan tu harus betulkanlah dulu kan. Benda-benda yang penting ni kita dulukan kan. Sebab ini untuk rakyat bukan untuk siapa pun benda-benda ni jadi. Apakah janji komitmen pihak KPDNCP sendiri kepada rakyat untuk memastikan semuanya keadaan yang stabil, bersasar dan juga dapat membantu mereka dalam meneruskan kelangsungan hidup? Silakan. Saya rasa ini adalah satu proses yang melibatkan semua pihak. Okey, saya nak sentuh tentang peranan daripada pengguna. Pengguna boleh menguruskan bantuan-bantuan yang diberi tersebut dengan bijak dan berhemah. Dan kita kadang-kadang kita kena back to basic, balik kepada asas. Apabila kita membuat perbelanjaan, kita perlu lebih berhemah. Kalau perlu senaraikan dulu barang yang kita nak beli, buat perbandingan harga. Sekarang ni kita ada apps yang kami namakan sebagai price catcher. Dekat situ kita boleh tengok dekat mana yang menjual dengan harga yang paling sesuai, paling rendah dan sebagainya. Kita boleh buat kat situ perbandingan harga. Jadi perbandingan harga ni sangat mustahak untuk kita buat, untuk kita menguruskan kewangan kita. Dan utamakan keperluan berbanding daripada kehendak. Dan sekarang ni juga kita dengan kerjasama syarikat-syarikat tertentu, pasar raya dan sebagainya, kami mempromosikan mereka ni membuat jualan murah supaya harga-harga murah ni dapat diberikan kepada rakyat. Jadi rakyat dapat membuat penjimatan di situ. Dan kami juga mengalu-alukan peniaga-peniaga, ada yang telah memberikan komitmen kepada pihak kerajaan, pihak kementerian khususnya dalam konteks mengharmonikan ekonomi ini, mereka berjanji untuk tidak menaikkan harga barangan dalam tempoh tertentu. Jadi ini peluang-peluang yang boleh diambil oleh rakyat dan juga pengguna kita. Kepada peniaga, saya rasa ini bukan satu masa untuk mereka untuk recoup balik ataupun mendapatkan balik kerugian yang mereka alami dalam tempoh pandemik. Ini bukan masanya. Sekiranya kami dapati perkara tersebut berlaku, maka kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan. Jadi ini komitmen kami kepada rakyat dan juga masyarakat pengguna di negara kita lah. Baik. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semua pengguna peniaga. Kita bergabung dalam satu koordinasi dan rantaian yang terbaik untuk membantu semua pihak. Terima kasih kepada Tuan Azman Adam, pengarah untuk penguatkuasa KPDNCP, berkongsi tentang maklumat yang tepat sahih daripada pihak kementerian sendiri. Dan di samping itu, dalam segmen soal wang di Malaysia, kita juga bawa kepada anda ini berkaitan dengan kadar tukaran mata wang asing berbanding ringgit. Antara dapat kita saksikan
bagi $1 bersama dengan RM4.406, RM100 Saudi bersama dengan 117.423, RM100 Indonesia 0.0296, $100 Thai Baht bersama dengan 12.4887 dan $100 Korea bersama dengan 0.3396. Ini untuk rujukan anda. Dan juga bagi laporan harga emas, kalau melihat kepada harga emas 999 pada harga 291.88 dan 916 pada harga 267.63 untuk rujukan dan penuh anda sekat 1 Julai 2022. Dan itu antara gambaran dan rangkuman kami bawakan untuk anda dalam segmen Soal Wang. Semuanya tentang isu kepenggunaan, tentang ekonomi, tentang kewangan untuk kecaknaan dan literasi semua pihak untuk membantu anda tambah ilmu dan manfaat bersama. Semoga memberikan informasi yang terbaik untuk anda dalam Soal Wang. Jangan lupa untuk titipkan hashtag Soal Wang di segenap platform yang kami ada untuk membantu sebarang cadangan dan penambahbaikan. Dan kita akan berehat seketika kembali nanti dengan segmen untuk memuar jiwa dari Jumaat yang tenang. Semoga ada inspirasi untuk anda semua selepas ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya untuk santapan rohani pada hari Jumaat ini, kita nak bercerita tentang kempen Pertubuhan Adiniah bersama dengan Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah iaitu Ustaz Dr. Zamri Zainuddin yang sudah pun berada secara atas talian. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rina dan penonton di rumah. Apa khabar semua? InsyaAllah sihat, Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini dah 1 Zulhijjah. Beberapa hari lagi kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha. Pastinya kita nak tahu jugalah, ini kita nak sentuh tentang kempen korban dan akikah yang dilakukan oleh Pertubuhan Adiniah. Silakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Rina dan penonton MHI pada pagi rakah ini seperti mana yang disebut, iaitu hari Jumaat. Tak ada matahari yang terbit dalam seminggu lebih baik daripada hari Jumaat, hari yang berlakunya kiamat. Termasuk ini juga adalah hari 1 Zulhijjah, kemuncak kepada menuju musim haji, hari raya Korban. Yang telah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, tiada amal yang lebih disukai melainkan pada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Maka oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang melantik saya sebagai duta ataupun ikon kepada pertubuhan ini juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berkorban pada tahun ini bersama Pertubuhan Adiniah pada tahun 2022 ini, insya-Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, Rina dan penonton di rumah. Nabi menyatakan, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kelapangan harta dan tidak berkorban pada tahun tersebut, jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Ya Allah, ini satu amaran yang macam sinis dan agak keras. Nabi ini tidak brutal, tapi bila Nabi bersabda seperti itu, sehingga Imam Hanafi menyatakan daripada hadis ini mengatakan wajib bagi pengikut Hanafi melakukan ibadah korban pada setiap tahun, manakala majoriti ulama mengatakan sunat muakkad. Nabi SAW sendiri tidak kaya dan tidak juga miskin, tapi tidak pernah miss pada setiap tahun untuk melakukan ibadah korban ini, Masya Allah. Jadi Rina dan penonton MHI sekalian, saya firman Allah juga, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad dan pengikut umat Nabi Muhammad, kita semua telaga Kautsar yang insya-Allah akan hidup ke dalam syurga selama-lamanya tanpa haus. Dan ahli tafsir juga mengatakan yang lainnya adalah nikmat yang sangat banyak. Maka apa manifestasi dan jelmaan syukur kita kepada nikmat banyak dan telaga Kautsar yang Allah akan berikan kepada kita? Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah binatang korban kamu. Maka wanhar ini, penonton di rumah, kalau merujuk kepada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, kita terjemahkan sama je, wanhar ke wazbah, sembelih. Tetapi kan wanhar dengan wazbah. Wanhar ini merujuk kepada sembelihan yang paling mahal, iaitu unta. Seolah-olah tanda nikmat yang banyak ini, kau sembelihkanlah cinta dunia dan wang kamu untuk tunjukkan syukurmu kepada aku, kalau boleh yang paling mahal. Tetapi saya nak nyatakan di sini tuan-tuan, penonton MHI sekian, bahawa kalaulah di Malaysia ini kosnya mahal sebab kita adalah berstatus mengimport lagi daging-daging kambing dan lembu, maka kos kat Malaysia masih mahal, tidak seperti ayam, kita perlu ada lebihan dan boleh ekspor. Maka ini satu bahagian lembu RM850, manakala seekor kambing RM1,200. Ustaz, mahalnya Ustaz.
Maka ulama fiqh kata ma la yudriku kulluh la yutraku jalluh. Kalau tak boleh semua mahal kat Malaysia ini, tempat tanah tumpah darahku sendiri, la yutraku jalluh. Jangan tinggal semua. Kita bagi option kepada tempat yang lebih murah tuan-tuan di luar negara, iaitu negara favourite kami kerana ramai banyak fuqara dan masakin di situ, iaitu satu bahagian lembu di Kemboja hanya RM350, mana seekor kambing RM650. Di sini bukan mereka tak ada kambing, tak ada lembu tuan-tuan, tak boleh makan kambing, tak boleh makan lembu, tapi mereka sangat miskin, tak mampu untuk membeli daging lembu dan kambing. Sehinggalah tuan-tuan mereka mengecapi nikmat makan daging, boleh katakan almost setahun ataupun setahun sekali hasil daripada korban yang kita usahakan ini. Tuan-tuan, ada juga di Mekah, kita teroka pada tahun ini, tetapi ini untuk kambing sahaja, kosnya RM450. Ada orang bertanya muskil, Ustaz, bukan kat Mekah ni orang have ke? Orang bangunan pencakar langit, menara jam dan sebagainya ke? Tuan-tuan, sebenarnya ada yang datang Mekah, hanya cukup tambang je, lepas tu selai sepinggang, duduk kat Masjidil Haram, tidak duduk di hotel tuan-tuan. Ini ada sepanjang tahun. Bahkan tuan-tuan, kerajaan Saudi membela negara-negara pelarian Myanmar, Rohingya, Bangladesh, Pakistan yang sentiasa ada. Jadi segala sembelihan, korban, akikah yang kita bagikan ini, walaupun ulama mensasarkan kepada 3 golongan, satu peserta korban itu sendiri, satu bahagian daging lagi adalah kepada fakir dan miskin, yang ketiga adalah kepada yang tidak meminta merapatkan ukhuwah. Tetapi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, bersesuaian dengan roh korban, kalau boleh kita bagi 3/3 keseluruhannya kepada fakir miskin pun sesuai juga namanya dan tanda kita berkorban jiwa dan raga hanya senyum untuk ciptaan Allah. Bukanlah kerana Allah nakkan daging dan begitu juga nakkan darah. La yanallahu al-huma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak nak dagingnya, tak nak darah ditanam, daging dibagi pada fakir miskin. Tetapi Allah, betul ke mu cinta pada aku? Betul ke kau ni betul-betul ikhlas kepada aku? Betul ke kau ni nak tunjukkan tanda syukur kamu dengan mengorbankan sedikit apa yang kamu cintai? Kalau kita tengok merujuk kepada Kemboja tadi, RM350 satu bahagian. Kalau dibahagikan 365 hari dalam setahun, bermakna satu hari lebih kurang 96 sen aja tuan-tuan. Ya Allah, agak-agak 96 sen. Lepas tak nak makan nasi lemak? Tak lepas ya? Tak lepas, Ustaz. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik Ustaz, sebelum kita berakhir sedikitlah kita nak wawarkan kepada mereka yang mungkin nak menjalankan ibadah korban tahun ini. Silakan. Baik. Untuk penonton di rumah, jangan bertangguh lagi, fastabiqul khairat, bersegeralah buat kebaikan. Rujuk website kami, di situ kita boleh daftar online, buat pembayaran, ada maklumat di www.diniah.org.my/korban ataupun kepada 2 hotline kami. Yang pertama bersama Ustaz Azwani, tangkap layar dekat TV itu ataupun boleh rujuk FB live, iaitu di talian 0115506692 ataupun bersama Cik Fatimah di talian 0115583296. Walaupun 2 hotline ini kami tak kongsi semua warga Diniah yang ada 45 staff ini, tapi kita tak kongsi semua nombor. Okey, 2 ni dianggap hotline. Jadi kalau tak dapat bercakap dengan Ustazah Hazwani ataupun Cik Fatimah sendiri, jangan kecil hati dah tuan-tuan, sebab mungkin dia akan passingkan kepada tim untuk melayan permintaan tuan-tuan. Sekian. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, bercerita tentang kempen korban dan akikah yang dijalankan oleh pertubuhan ini. Kita nak terus bersama dengan Fetri Yahya. Silakan. Terima kasih Rina, dan kita nak berbicara tentang bagaimana perjuangan untuk ibadah sedekah muliakan Zulhijjah sebagai permulaannya. Dan bersama dengan Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita memasuki satu hari yang ataupun detik yang manis ya. Permulaan yang baik untuk kita gandakan amal ibadah. Jadi macam Ustaz, kebenarannya, kesahihannya di mana bulan Zulhijjah ni, 10 hari pertama ni adalah satu hari yang paling terbaik untuk kita lakukan amalan sedekah. Silakan. Baik, terima kasih Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita sudah tiba dalam sebuah bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan ketinggian darjat, dan Allah Ta'ala namakan bulan ini sebagai bulan haram, bulan Zulhijjah, yang di dalamnya terkumpul banyak kebaikan. Dan Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyakkan amalan soleh dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Dan sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan soleh yang paling disukai oleh Allah SWT dilakukan oleh hambanya
berbanding 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hatta fi sabilillah," tidak dapat menandinginya kecuali kalau orang itu keluar berjihad di jalan Allah dan dengan hartanya dan tidak pulang kembali ke rumahnya, yakni mati syahid fi sabilillah. Itu saja yang dapat menandingi untuk orang yang melakukan amal ibadah sepanjang 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi orang-orang soleh hatinya yang rindu pada Allah, rindu pada kampung akhirat dan ingin mengumpul bekalan sebanyak-banyaknya untuk convert menjadi harta yang hakiki untuk kita pergi ke alam akhirat, maka 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah adalah tempoh yang terbaik untuk kita gandakan amal soleh kita. Ustaz, kita melihat bahawa kalau dalam Zulhijjah ni sinonim dengan musim haji, ya, jadi tak semua orang mendapat istitaah tu, ya. Kota juga termasuk di dalamnya. Jadi masih ada peluang untuk yang lain yang tidak menggunakan haji, ada ruang yang luas untuk beribadah. Jadi dapat Ustaz senaraikan apa amalan yang terbaik untuk kita lipat gandakan ibadah. Baik, Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahawa keistimewaan 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini kerana di dalamnya terhimpun pelbagai ibadah yang kita tidak jumpa pada bulan-bulan yang lain. Dalam 10 hari terawal bulan Zulhijjah, di situ ada solat, di situ ada puasa, kita digalakkan berpuasa. Sepanjang 10 hari awal Zulhijjah, kita digalakkan bersedekah, mengeluarkan zakat dan haji. Bulan haji di dalam bulan ini, tidak ada bulan yang lain. Dan di dalam bulan ini juga ada korban, ibadah korban. Jadi Imam Ibn Hajar mengatakan terhimpun pelbagai ibadah. Jadi di dalamnya ulama mengatakan hendaklah kita berbanyakkan baca Quran, hendaklah kita berbanyakkan berzikrullah, banyakkan bersedekah, banyakkan membuat amal-amal soleh dan menolong dan membantu orang lain, dan segala itu akan menjadi suatu yang berganda-ganda ganjaran pahalanya dalam buku catatan amalan kita, insya-Allah. Ustaz, antara yang menimpa umat zaman ini, dia takut untuk sedekah ataupun infak, ya. Takut habis harta, takut tak cukup. Jadi macam mana untuk menghakis rasa tak cukup itu? Sebenarnya kita manfaatkan peluang ini untuk lipat gandakan sedekah itu, Ustaz. Baik, dalam sebuah mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah menjanjikan pertambahan kepada orang yang bersedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang sedikit pun harta orang yang bersedekah kecuali bertambah. 3 kali Nabi SAW tekankan bahawa, dan kita harus faham bahawa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tak lama lagi kita akan tinggalkan. Apa yang akan ikut kita adalah amalan kita, bekalan kita, dan apa yang telah kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, dan amal baik yang kita lakukan di dunia ini. Juga termasuk dalam kita kembali imarahkan rumah Allah, ya, majlis ilmu untuk tambahkan. Tadi Ustaz ada sebut tentang orang yang selain ini rindukan untuk kembali berkampung bertemu Allah di akhirat, kan? Jadi macam mana untuk mencipta suasana? Kadang-kadang kita ni seorang saja tidak diajak ahli keluarga untuk sedekah ini semua, Ustaz. Baik, antara bentuk sedekah yang terbaik adalah kepada orang yang berjuang mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Kerana selama mana ilmu itu terus disebarkan, dan orang mengajar dan orang mengamalkannya, maka buku catatan amalan kita terbuka dan kita dapat saham daripada kebaikan tersebut. Dan saya ingin kongsikan di sini kempen yang diadakan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset umat Islam melalui pembinaan masjid dan madrasah tahfiz, dan ia adalah suatu institusi yang penting yang tidak asing bagi kita. Dan pada ketika ini dalam Pertubuhan Mihrab ada 2 projek yang kita sedang usahakan. Yang pertama, pembinaan masjid Nurul Islamiyah di Sungai Kampung Choh di Rawang, yang pada ketika ini masjid tidak dapat menampung lagi jemaah yang bertambah dan ramai. Pada ketika ini jemaah terpaksa sembahyang di luar perkarangan daripada masjid. Maka alhamdulillah penantian itu berakhir apabila pihak masjid melantik Pertubuhan Mihrab untuk bekerjasama membantu untuk mencari dana untuk pembinaan masjid ini. Dan projek yang kedua adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Pada ketika ini masih menyewa rumah kedai, dan alhamdulillah kita ada sudah dibeli sebidang tanah, tetapi kita perlukan sumbangan daripada orang ramai untuk membantu dan melengkapkan pembinaan madrasah di bidang tanah ini. Jadi Ustaz diberikan juga tentang cara untuk lakukan infak, ada nombor akaun dan nombor WhatsApp, dan juga websitenya di www.infakmihrab.com. Semoga ini akan memberikan satu lagi usaha yang baik untuk membina ummah. Harapan Ustaz kepada mereka supaya ambil peluang hari-hari terbaik dalam Zulhijjah ini untuk kita lipat gandakan sedekah. Silakan. Baik, rebut hari-hari yang terbaik, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersedekah untuk sesuatu yang akan berterusan. Satu-satunya amalan manusia ingin kembali, orang-orang yang berada di alam barzakh ingin kembali ke alam dunia ini adalah bersedekah, kerana mereka telah melihat hakikat segala-galanya.
Itu dia, semoga menjadi asbab untuk mendapat syurga ilahi. Terima kasih untuk Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab, berkongsi tentang kemuliaan bersedekah untuk ibadah, untuk tambahkan ilmu dalam jiwa. Moga berberkah sampai akhirat nanti. Dekat pada setika nanti lebih banyak info untuk anda dalam pesan untuk menghidupkan jiwa di hari Jumaat. Moga-moga menjadi satu hari yang terindah. Sampai sini hanya di MHI. Baik, kita terus nak bawakan juga menyentuh tentang kembara korban 1001 Asnaf bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail selaku penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hena, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik, kita terus nak bawakan pemerhatian untuk penonton Malaysia hari ini. Kabarnya Ustaz nak kongsikan tentang sesuatu yang menarik mengenai Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Rina dan juga seluruh penonton-penonton TV3 Malaysia hari ini. Salam Jumaat, salam Zulhijjah. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dan berkat di sepanjang, khususnya awal di bulan Zulhijjah ni. Saya daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia atau YBIM dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf. Kita nak mengajak para penonton semua untuk kita nak melaksanakan ibadah korban. Yang istimewanya Rina dengan YBIM ini adalah kerana kita punya program Kembara Korban ni telah pun berlangsung dah beberapa tahun dengan rekod cemerlang, penyertaan terbaik, pengurusan yang sistematik dan kerjasama yang bagus sama ada dalam negara Malaysia ataupun di luar negara. Itu yang kalau tengok gambar tu tak macam orang Malaysia pun. Memanglah kita buat dalam negara di Malaysia dan juga di luar negara. Alhamdulillah, kita bukan sekadar dapat melaksanakan ibadah korban saja, tapi dalam masa yang sama kita dapat menyantuni ramai asnaf-asnaf orang susah, fakir miskin dalam negara dan juga di luar negara. Kalau di luar negara, Rina, kesian. Ada yang sampai makan rumput pun ada, gumpal pasir, seluk tu dibuatnya roti. Sebab ada yang kadang nak rasa daging setahun sekali pun tak dapat. Jadi saya fikir dalam kesempatan Zulhijjah ataupun Raya Korban tak lama lagi ini peluang amat-amat bagus untuk kita rebut. Ayo, anda boleh saya imbas kod QR yang tertera pada paparan, nombor talian yang tertera pada skrin anda juga untuk anda hubungi dan juga maklumat lanjut. Ada satu perkongsian yang saya nak kongsikan dengan semua bahawa Nabi SAW, Nabi sendiri pernah buat ibadah korban. Kita pun tahu Nabi kalau korban kambing. Dan pernah sekali itu Nabi korban kambing itu 2 ekor. Seekor untuk baginda. Nabi niatkan, ini untukku dan ahli keluargaku. Cuma kita tahulah kalau korban ni satu bahagian tu untuk satu nama. Tapi mungkin satu keluarga yang lain pun dia diniatkan pahalanya juga. Dan seekor lagi kambing, Nabi kan biasa kadang buat 2 kibshain, 2 kibas kambing. Dan lagi satu Nabi niatkan untuk seluruh umatku yang tak berkemampuan nak buat. Pelajaran paling penting di sini apa? Nabi ni sayangkan umat dia. Nabi sayangkan umat. Dah lah Nabi berkorban, dakwah lah macam-macam lagi untuk kita. Hatta dalam ibadah korban pun Nabi juga nak menunjukkan satu tauladan untuk kita. Jadi untuk itu saya nak mengajak dan nak menyeru semua sekali para penonton Malaysia hari ini, jom sertai Kembara Korban 1001 Asnaf Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jangan lewat, jangan lambat. Awal payah tak kalut. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian yang cukup menarik. Mudah-mudahan ramai dalam kalangan kita hari ini terpanggil untuk melakukan Kembara Korban 1001 Asnaf. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ilyas Ismail. Nampaknya kita kembali bersama Fetri Yahya. Itu dia. Hijau ni lambang apa kalau anda tengok? Lambang kedamaian. Itulah damai yang ni. Lambang kemanisan. Kemanisan. Kita apa? Baik, kita ada paparan di akhbar untuk hari ini. Okey, tapi sebelum tu kita nak kongsikan sedikitlah berkenaan dengan Cekodok Challenge yang bakal dilakukan oleh MHI. Saya akan buat tak lama lagi. Saya dengar awak dah buat jadi saya nak tandingi awak. Oh, sampai nak tarik rambut dengan anak. Oi, buat cekodok apa tu, Fetri? Cekodok tapi campur dengan chia seed. Okey, menarik. Supaya nampak dia punya variasi tu kan. Jadi kita nak bersama-sama mengajak semua penonton Malaysia hari ini melakukan Cekodok Challenge di TikTok Malaysia hari ini. Rina suka buat pisang apa kalau cekodok? Oh, saya kalau cekodok saya rasa saya mahir buat cekodok jagung. Tak, pisang apa? Oh, pisang. Pisang emas lah, sedap.
Oh kan? Semua orang dia buat pisang lain untuk memberi kelainan. Tapi tak apa, anda ikut kreativiti. Yang penting hasilnya nanti memukau. Okey, baiklah. Ini sedikit kita nak sentuh tentang apa yang menarik di akhbar-akhbar kita. Saya nak menarik perhatian semua penonton. Ini berkenaan dengan berita harian. Rupanya dah masuk 65 tahun, memacu 65 tahun berita harian tahniah ulang tahun yang ke-65 untuk tahun ini. Selain itu juga di Metro, kita nak kongsikan ini masih lagi berkisarkan tentang kisah ayam dan bagaimana kita melihat bahawa ketika ini penetapan harga siling ayam adalah RM9.40 sekilogram. Itu dia. Dan kalau di Cosmo ini tentang seludup minyak dalam ceret, sampai ada yang hantar ke Nigeria. Itu dia. Diberikan laporan. Tapi saya tarik yang satu artikel sebelah ni, kos mati juga semakin mahal. Kalau nak mati kena ada RM5,000. RM5,000 ya. Ini laporan yang diberikan dalam sisipan yang kedua di Cosmo. Dan kalau kita lihat pada NST juga masih tentang isu yang sama tentang harga, focus on price. Sebab inilah yang paling penting untuk kepenggunaan dan isu-isu rakyat. Baik. Dan esok jangan lupa untuk terus bersama kami di Sabtu dan Ahad. Jarang-jarang berlaku. Tapi rindah realitinya Isnin sampai Ahad. 7 hari seminggu dalam MHI. Kami di sana sehari 9 sampai 10.30. Kita ada riadah hujung minggu dan juga lintas langsung dari Taman Tugu Kuala Lumpur juga bersama dengan ahli keluarga baharu kita lah. Nak tahu siapa? Sampai 10.30. Sebab terlalu teruja nak memberikan pengetahuan anda. MHI dah setiap hari ini. Tiba-tiba tu hari Sabtu MHI, Ahad MHI. Yang betul setiap hari. Setiap hari MHI. Baiklah, terus setia bersama kami. Saya Hazrina Kasim. Dan saya Fitri Yahya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tiap memori seakan mengganti masa. Renungkan suka dan duka, fahami semuanya, fahamkan segala-gala kisah yang